Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan membentangkan mengenai perkembangan sosial emosi dan kerohanian dalam perasaan saya. Objektif perasaan saya adalah membolehkan kanak-kanak dapat mengenal pasti perasaan mereka dalam situasi ketawa, gembira, sedih dan menangis. Melalui dengan menunjukkan gambar-gambar seperti ini, pendekatan seperti ini, kita boleh menunjukkan kepada kanak-kanak beberapa contoh gambar emosi ya. Okey, contohnya ini gambar emosi ceria. Kita boleh menerangkan kepada kanak-kanak macam mana mimik muka ataupun wajah seseorang yang dalam keadaan ceria. Dan dalam masa yang sama kita boleh minta kanak-kanak untuk menunjukkan macam mana wajah mereka ketika mereka ceria. Contohnya kita minta kanak-kanak, okey, adik-adik macam mana menunjukkan rasa ceria. Contohnya anak-anak diberi hadiah oleh ibu bapa, kanak-kanak diberikan makanan. Mesti dalam masa yang sama kita akan bersoal jawab dengan kanak-kanak kan. Bila kita bersoal jawab dengan kanak-kanak, mereka akan memberi tindak balas yang positif. Contohnya mereka akan mengatakan, oh kemarin mama saya berikan saya ini. So guru boleh bersoal jawab. Tolong tunjukkan muka Aiman yang ceria, macam mana Aiman dapat aiskrim daripada mama. Jadi kanak-kanak tersebut secara tidak langsung akan menunjukkan mimik muka yang mereka ceria pada masa itu. Seterusnya gembira dan ketawa. Ini juga adalah sebahagian daripada mimik muka yang sering kita temui dengan kanak-kanak yang berusia 2 hingga 3 tahun. Kerana dalam kehidupan kanak-kanak 2 hingga 3 tahun ni, kehidupan mereka hanya tahu bermain, berkawan dengan kawan-kawan mereka, dengan orang ada di sekeliling kita. Jadi bila kita menunjukkan gambar-gambar seperti ini, mereka akan anggap dia sebagai satu bahan yang lucu. Walhal itulah mimik muka mereka, itulah keadaan mereka ketika mereka sedang bahagia, sedang gembira bila mendapat sesuatu pemberian ataupun hadiah. Kita juga boleh minta mereka untuk menunjukkan macam mana cara mereka ketawa, gembira pada masa tersebut. Kemudian ini pula perasaan takut. Okey. Dalam mimik perasaan takut ini banyak perkara yang kita boleh dapat ataupun kita boleh terangkan kepada kanak-kanak. Kadang-kadang dalam sesuatu situasi ada kanak-kanak tidak mampu untuk menggambarkan ketakutannya dengan perkataan. Tetapi dengan melalui mimik muka, bila kita ajar mereka mengenai perasaan takut melalui mimik muka, mereka boleh menerangkan kepada kita sesuatu perkara yang boleh membuatkan mereka rasa takut. Contohnya bila mereka diancam, mereka tidak tahu untuk bercakap atau mereka tidak tahu untuk meluahkan sesuatu. Tapi melalui pembelajaran mimik muka ini, secara tidak langsung kanak-kanak boleh menunjukkan reaksi yang mereka berada dalam situasi yang takut ataupun dalam situasi yang terancam oleh sesuatu perkara. So adalah perlu untuk kita mengajar kanak-kanak beberapa perasaan-perasaan tertentu, terutamanya perasaan takut ini. Ianya boleh mengajar mereka secara tidak langsung dalam komunikasi secara tidak langsung dengan kita ataupun dengan ibu bapa yang mereka terancam ataupun diancam ataupun ada dalam situasi yang membimbangkan. Sebab disebabkan kanak-kanak berusia 2 hingga 3 tahun ini mereka belum petah lagi untuk menunjukkan sesuatu perkara itu melalui perbualan ataupun percakapan. Tapi dengan adanya mimik muka seperti perasaan takut ini, mereka boleh menggambarkan situasi keadaan perasaan mereka kepada kita, kepada orang dewasa ataupun kepada guru pendidik mereka. Okey, seterusnya perasaan sedih. Perasaan sedih juga perlu kita bimbing, kita didik kepada kanak-kanak seusia 2 hingga 3 tahun. Seperti saya nyatakan tadi, ada kala kanak-kanak ini dia tidak tahu menggambarkan perasaan sebenarnya melalui perkataan, percakapan, melalui komunikasi, tapi mereka boleh menggambarkan melalui mimik muka. Kepentingan yang mengajar mimik muka ini pada anak-anak yang masih boleh bercakap, belum boleh berkomunikasi, tetapi mereka boleh menggunakan mimik muka sebagai salah satu alat komunikasi secara tidak langsung kepada kita ataupun kepada ibu bapa. So jadi pentingnya kepada kanak-kanak ini pembelajaran mimik muka dalam pembelajaran harian mereka di taska ataupun di mana-mana tadika. So antara kesemua ini tadi
Saya rasa kelima-lima ini adalah penting dalam pembelajaran dalam pembelajaran perkembangan sosial emosi seorang kanak-kanak, dan ianya perlu diterapkan semasa mereka berada di dalam sekolah, dalam taska, sebagai satu mata pelajaran yang wajib. Selain daripada gambar-gambar ini, kita juga boleh membuat sedikit alat bantu yang lain. Melalui cara-cara macam ni, kita buat daripada batang aiskrim, kita lukis gambar-gambar memek-memek muka, di mana benda-benda seperti ini boleh menarik minat kanak-kanak untuk lebih belajar, dan mereka lebih ingat bila kita buat alat-alat bantu seperti ini, selain daripada kita menunjukkan gambar-gambar raja seperti emosi saya ni. So itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.